Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengerusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ni azan maghrib tadi kita telah masuk tarikh 29 Muharram tahun 1445 Hijriah. Berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita masuk bulan baru, iaitu bulan Safar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan mempermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita telah selesai mengikuti sebanyak 3 buah hadis dalam kitab kita ini. Bermula dengan hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan dengan takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Hadis yang kedua berkaitan dengan kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Malam ni insya-Allah kita sambung hadis yang keempat. Itu hadis berkaitan dengan ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Jadi siapa yang bawa kitab tu boleh tengok hadis yang keempat. Kitab beli tu kena bawa, yang tinggal kat rumah. Tidak diduduk dalam rak tu sampai bila tak tahu pula entah. Baik, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Hadis yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. An Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, yakni tidak menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus daripada dada manusia. Tetapi Allah menghilangkan ilmu itu dengan cara mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan mereka menyesatkan pula orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, seperti biasa, sebagaimana yang telah saya maklum dalam kuliah-kuliah yang lepas, kalau hadis itu pendek, huraiannya pun ringkas, kita akan baca 2 buah hadis untuk setiap kali kuliah maghrib. Tapi kalau hadis tu panjang dan huraiannya pun panjang, kita akan ambil 2 buah hadis. Untuk malam ni kita tengok dulu pada masa yang ada ni. Baik, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, hadis pada malam ni iaitu hadis berkaitan dengan ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ni seorang ulama hadis. Bila kita belajar ilmu hadis, tuan-tuan kena ingat, kita belajar ilmu hadis ni, ulama-ulama hadis ramai, berpuluh-puluh orang ulama hadis. Ada 6 ulama hadis yang terkenal, yang mereka ni hafal beribu-ribu hadis Nabi. Bahkan mereka ada kitab hadis masing-masing. Hadis yang mereka hafal, yang mereka belajar tu mereka bukukan. Ada 6 ulama hadis yang terkenal yang ada kitab hadis masing-masing. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Mereka ni hidup 200 tahun selepas daripada Nabi wafat. Mereka bukan hidup satu zaman dengan Nabi. 200 tahun lepas Nabi wafat. Nah, contohnya malam ni kita jumpa hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya Imam Muslim yang sebarkan hadis ni, masukkan hadis ni dalam kitab dia. Imam Muslim dapat daripada mana hadis ni? Daripada tok guru dia. Tok guru dia dapat daripada mana? Tok guru dia. Tok guru dia dapat daripada mana? Tok guru dia dapat daripada mana? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi dengar daripada mana? Nabi. Itu dia panggil rantaian perawi-perawi hadis. Rantaian perawi-perawi hadis. Motor kita tu ada rantai. Motor kita tu ada rantai. Rantai tu dia sentiasa berputar lah. Bila kita pulas minyak, rantai tu berpusing. Itu dia panggil rantaian perawi hadis. Dia tak boleh putus. Kalau rantai tu tercabut satu, dia panggil apa? Tercabut satu tu, tak bergerak lah motor. Maka perawi hadis pun macam tu juga. Rantaian perawi-perawi hadis tu dia tak boleh putus. Kamu dapat daripada siapa? Tok guru aku. Tok guru aku dapat daripada apa? Tok guru aku. Tok guru aku dapat daripada siapa? Tok guru ni, tok guru ni, tok guru ni, sampai pada Nabi. Dia tak boleh putus. Bila putus, hadis tu daripada kedudukan dia sebagai hadis sahih, dia dah mula turun sikit. Dia tak jadi hadis sahih dah. Dia ada level-level dia pula. Nanti ada hadis lemah, macam-macam lah. Ada hadis lemah, ada macam-macam istilah-istilah hadis tu. Sampailah last sekali, berkemungkinan hadis tu palsu, bukan daripada Nabi pun. Kerana dia banyak syarat-syarat tak cukup. Maka sebab tu salah satu daripada syarat hadis itu, taraf dia sahih, maka rantaian perawi hadis tu tak boleh putus. Itu salah satu syarat utama. Syarat utama untuk memastikan hadis tu hadis sahih, rantaian perawi-perawi hadis tu tak boleh putus. Tak boleh putus. Baik, malam ni kita jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari tu maksudnya daripada. Ya, sampailah kepada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As.
Imam Muslim dia tak tulislah semua sekali. Dia tak tulislah semua sekali. Aku dapat hadis ni daripada tok guru aku. Tok guru aku dapat daripada tok guru dia. Tok guru ni dapat daripada tok guru ni. Tok guru ni dapat daripada tok guru ni. Sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amru bin Al-As. Imam Muslim tak tulislah semua. Kalau tuan-tuan nak tengok semua nama-nama tu, tuan-tuan kena tengok dalam kitab Imam Bukhari. Kitab hadis Imam Bukhari tu Sahih Bukhari. Dalam tu dia akan masukkan, aku ambil hadis ni daripada orang ni, aku ambil hadis ni daripada orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada ni. Kadang-kadang tu sampai berpuluh-puluh nama tu. Tuan-tuan buka dalam kitab Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Kitab yang asal masa dia tulis hadis tu. Masa dia tulis hadis tu, dia tulis hadis ni aku ambil daripada orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni. Sampai pada sahabat Nabi tu berpuluh-puluh nama tu. Jadi kalau masukkan dalam kitab ni, jenuh kita baca nama orang je lah jawab. Maka sebab tu pengarang kitab ni, Ustaz Fahmi Zamzam ni, dia tulis je Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim dapat daripada siapa? Sumber akhir sekali, sahabat Nabi Abdullah bin Amru bin Al-As. Kat tengah-tengah tu dia tak tulis lah semua, banyak. Berpuluh-puluh orang kadang-kadang tu. Baik. Siapa yang Abdullah bin Amru bin Al-As ni? Nabi ada seorang sahabat yang terkenal namanya Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni sahabat Nabi yang terkenal. Lepas daripada Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian Sayyidina Umar jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar, Amru bin Al-As jadi gubernur di negara Mesir. Islam dah tersebar sampai ke sana. Jadi zaman Sayyidina Umar jadi khalifah di Madinah tu, Islam tersebar banyak tempat lah. Antaranya Mesir. Maka bila Islam tersebar banyak tempat ni, setiap tempat tu dilantik gubernur, wakil kepada khalifah lah. Kalau di Mesir zaman Sayyidina Umar tu, gubernurnya adalah Amru bin Al-As. Baik. Amru bin Al-As ada seorang anak namanya Abdullah. Sebab tu hadis kita ni daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Anak Amru bin Al-As tu namanya Abdullah. Jadi Abdullah ni lah dengar ucapan Nabi ni. Abdullah ni lah dengar ucapan Nabi ni. Nabi kata apa? Allah tidak hilangkan, Allah tidak cabut ilmu itu dengan sekaligus daripada dada manusia. Allah tidak hilangkan ilmu, Allah tidak cabut ilmu itu dengan cara sekaligus cabut daripada dada manusia. Keluar daripada surau nanti rasa kosong dada ni. Apa benda hak ustaz kuliah tadi satu apa pun tak ingat dah. Bukan macam tu. Bukan macam tu cara Allah cabut ilmu. Bukan macam tu cara Allah hilangkan ilmu. Bukan. Balik-balik rumah nanti sebelum tidur nanti buka Quran, nak baca Quran, tak tahu baca dah. Allah hilangkan daripada dada tu sekaligus. Bukan macam tu. Bukan macam tu Nabi kata. Allah hilangkan ilmu, Allah cabut ilmu itu bukan hilangkan sekaligus daripada dada manusia. Tapi bagaimana Allah Ta'ala hilangkan ilmu, cabut ilmu tu? Dengan cara matikan orang-orang alim. Mati seorang alim, hilang seorang tok guru, tak ada orang nak mengajar. Mati seorang alim, hilang seorang tok guru, tak ada dah orang nak mengajar. Itulah cara ilmu agama tu hilang. Cara ilmu agama tu hilang begitu. Maka sebab tu kesempatan ada orang mengajar, kesempatan ada orang menyampaikan ilmu, ambil lah. Sementara duduk hidup lagi. Ustaz-ustaz ke tok-tok guru ada ni, sementara duduk hidup ni, ambil lah ilmu daripada mereka tu. Sebab Allah Ta'ala cabutkan ilmu tu dengan cara matikan mereka. Mati seorang, mati seorang, mati seorang, mati seorang. Habis Baik. Tetapi Allah menghilangkan ilmu itu dengan cara mematikan para alim ulama. Bila sudah tidak ada orang alim, satu-satu mati, maka pada waktu tu orang ramai akan memilih orang jahil sebagai pemimpin mereka. Sebelum ni nak tanya apa-apa masalah, kita tanya kat ustaz. Nak tanya apa-apa hukum, kita tanya kat tok guru, ulama. Tapi bila ulama, orang-orang alim ni pakat mati, tak ada satu-satu, akhirnya orang ramai nak tanya masalah, kita tanya orang jahil. Nabi kata apa dia? Ditiadakan alim ulama, maka orang ramai pun akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Pemimpin ni tuan-tuan jangan nampak pemimpin tu maksudnya pilih pemimpin untuk pegang negara saja.
pegawai negeri saja. Tak. Maksud orang jahil diangkat menjadi pemimpin ni termasuklah orang jahil tu dijadikan tempat rujukan. Ada apa-apa masalah kita tanya kat orang jahil. Tu maksudnya kita angkat mereka sebagai pemimpin lagi juga tu, tempat rujukan kita. Tempat rujukan. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai pun akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Sama ada angkat sebagai pemimpin ke, ataupun jadikan orang jahil itu sebagai tempat rujukan ke, nak tanya masalah ke. Dia tak boleh jawab, dia jahil. Kita tanya dia. Maka apabila orang yang jahil itu, pemimpin-pemimpin yang jahil itu ditanya sesuatu, mereka pun akan berfatwa, akan berikan pandangan, akan ulah, akan respon, akan bercakap tanpa ilmu pengetahuan. Dia jahil. Orang pakat tanya apa pandangan, masalah, semua tanya dia. Ada dia lah ke? Dia tak boleh nak jawab, bukan bidang dia. Dia jawab juga. Dia berfatwa juga. Dia keluarkan pandangan juga. Maka Nabi kata fadallu. Mereka tu sesat. Wa adallu, dan mereka akan sesatkan pula orang lain. Dia tak boleh cakap benda tu, dia nak jawab juga. Dia tak boleh ulah benda tu, dia nak ulah juga. Dia tak boleh nak respon benda tu, bukan bidang dia, dia nak respon juga. Fadallu wa adallu. Mereka tu sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Bila keadaan ni berlaku? Bila mati orang-orang alim. Maka orang jahil jadi pemimpin, orang jahil jadi tempat rujukan. Orang ramai tanya orang jahil apa-apa masalah, jadikan tempat rujukan. Mereka tu tak tahu. Akhirnya mereka yang menyebabkan orang lain pula jadi sesat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kalau kita tak baca huraian panjang lebar pun dapatlah tu apa yang Nabi maksudkan tu. Tu cara ilmu agama hilang. Ni bukan cerita ilmu matematik. Ilmu matematik tuan-tuan kita tanyalah cikgu matematik. Ilmu sains kita tanyalah cikgu sains. Ilmu bahasa Inggeris kita tanyalah cikgu bahasa Inggeris. Hadis Nabi ni nak cerita tentang ilmu agama. Ilmu agama tu akan hilang sikit. Baik. Jadi maksud orang ramai pilih orang jahil sebagai pemimpin bila ditanya ni, maksudnya tanya urusan agama lah. Tanya benda-benda urusan agama yang mereka tak boleh jawab, tiba-tiba mereka nak jawab, nak respon, bukan bidang mereka. Tapi kalau tuan-tuan kita tanya masalah matematik kat cikgu matematik, silalah, tu memang kepakaran dia, tak apalah. Nabi nak cerita ni tentang ilmu agama akan hilang dengan cara Allah matikan para alim ulama. Kemudian bila mati alim ulama, orang ramai pun akan ambil orang jahil sebagai pemimpin, sebagai rujukan, sebagai panduan. Mereka tu jahil. Maka bila ditanya sesuatu perkara, mereka cuba juga nak jawab. Akhirnya mereka tu sesat dan mereka pula akan menyesatkan orang lain dengan jawapan mereka tu. Baik. Kata pengarang kitab ni, dia kata, sekarang ini alim ulama sudah berkurangan. Sudah berkurangan. Tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena jelas dulu. Kena jelas dulu perkataan alim ulama tu. Perkataan alim ulama tu kena jelas dulu. Kalau tidak, bermudah-mudah nanti pakat orang mengaku alim ulama pula ke. Bahaya juga. Letak piah atas kepala, saruk jubah, beban sikit, mengaku tok guru. Kacau kita. Kena jelas juga. Kena jelas juga. Alim ulama tu. Alim tu maksudnya orang yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu pengetahuan. Orang yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu pengetahuan. Sampai dia boleh menjawab pertanyaan, memahami sesuatu permasalahan. Kalau dia boleh faham sesuatu masalah baru, yang masalah tu tak pernah berlaku di zaman Nabi, tiba-tiba masalah tu muncul di zaman kita pada hari ni, dia mampu keluarkan pandangan dia, mampu mengeluarkan hukum tentang masalah-masalah baru yang tak pernah berlaku zaman dulu, tiba-tiba berlaku zaman hari ni, tu kita panggil mufti. Alim ulama juga. Cuma dia ada kemampuan untuk keluarkan fatwa. Pada benda-benda baru yang tak pernah ada zaman dulu. Istilah-istilah tu dia tak sama. Tak sama. Dia boleh keluarkan fatwa kerana dia kemampuan dia memahami dalil-dalil ayat-ayat Quran, memahami keadaan-keadaan semasa. Baik. Orang alim. Orang alim ni banyak hadis Nabi. Tentang ulama, tentang orang alim ni banyak hadis Nabi. Antaranya termasuklah Nabi sebut tentang orang alim ni terbahagi pada dua. Ulama orang alim ni terbahagi pada dua. Ada hadis Nabi tu. Ada hadis Nabi. Mungkin lepas ni kita akan jumpa kot hadis ke berapa nanti.
Nabi pun sebut tentang orang alim ni ada dua. Ulama ni ada dua. Satu ulama akhirah, Nabi panggil ulama ul akhirah. Ulama orang alim yang betul-betul buat kerja ni kerana nak mencari keredaan pada hari akhirat kelak. Jadi apa ciri-ciri dia? Mesti dia berani. Benda salah dia kena kata salah. Benda betul dia kena kata betul. Ni disebut ulama ul akhirah dalam hadis Nabi tu. Ulama yang betul-betul buat kerja ni untuk akhirat. Benda hak kena kata hak, benda batil kena kata batil, betul kena kata betul, salah kena kata salah. Kemudian Nabi sebut satu lagi istilah ulama usu. Su, sin waw hamzah. Sin waw hamzah. Su maknanya jahat. Alim tak? Dia alim. Ada ilmu pengetahuan? Ada. Dia pandai, tapi dia jahat. Dia jahat. Dia keluarkan fatwa, berikan pandangan, bercakap untuk jaga kepentingan-kepentingan tertentu. Bila benda tu nampak geng dia, pihak dia, kelompok dia, kumpulan dia, orang yang dia suka, fatwanya begini. Bila hak buat salah ni, kelompok macam ni, fatwa dia jadi lain pula. Tu Nabi sebut ulama jahat, ulama usuk, ulama jahat. Su, sin, waw, hamzah. Alim tak? Alim. Dia ada ilmu. Sebab tu dua benda ni perlu dibezakan. Mana ulama akhirat, mana ulama jahat. Ada hadis Nabi sebut tentang hal-hal itu. Baik, yang kita duk bimbang ni apa dia? Berdasarkan hadis Nabi yang keempat yang kita dengar pada malam ni, kita bimbang ni apa dia? Yang mati ni alim ulama yang betul-betul ikhlas kerana Allah ni. Yang buat kerja untuk cari keredaan pada hari akhirat, berani cakap benda betul, mengajar dengan penuh amanah, jujur. Ada orang ilmu banyak, alim, mengajar. Tiba-tiba tengok kat depan ni ada orang yang kawan dia yang buat salah tu. Ada pula malam ni dalam kuliah mengajar sampai satu perenggan tentang dosa besar. Lompat pula dia daripada muka surat ni pergi ke muka surat ni. Kenapa dia? Nak jaga kawan masalah. Ada seperti itu. Baca kandungan muka surat, cerita tentang dosa mengumpat ke, dosa apa ke. Tiba-tiba hak buat masalah tu ada kat depan ni. Kawan sendiri pula. Sanggup selak muka surat lain. Tak nak baca perenggan tu. Maka ulama tengoklah situ. Alim lah. Tapi siapa dia yang betul-betul bekerja untuk akhirat, amanah dengan ilmu, tak khianat dengan ilmu. Dan siapa dia yang alim, ilmu banyak tapi dia jahat. Keluarkan fatwa berbeza-beza. Untuk kelompok ni fatwa begini, untuk kumpulan ni beri fatwanya begini. Baik. Maka yang kita bimbang yang Nabi sebut dalam hadis yang keempat ni, matinya orang alim ni orang alim yang betul-betul buat kerja kerana Allah ni. Betul-betul buat kerja, benda betul kata betul, benda salah kata salah, ya. Betul-betul jujur dengan ilmu dia. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Banyaklah di Malaysia ni, ramai dah tok guru satu pergi, tok guru pondoknya, macam-macam lah. Yang jasa mereka besar dalam perkembangan dakwah, perkembangan Islam di tanah Melayu ni, jasa besar. Satu persatu pergi. Besar-besar dalam dunia adalah juga. Ya. Dr. Yusuf Qaradawi akhir sekali tahun lepas tu besar tu. Buku-buku fatwa dia berpuluh-puluh kitab-kitab tentang fatwa dia, banyak dah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Besar jasa dia dalam dunia Islam sampai Malaysia pernah anugerahkan dia tokoh Ma'al Hijrah tahun bila lah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah dapat tokoh Ma'al Hijrah Malaysia tahun bila. Jasa dia cukup besar, berpuluh-puluh kitab dia tentang masalah fatwa terkini, isu-isu terkini yang tak pernah berlaku zaman Nabi dulu, dia banyak keluarkan fatwa. Masalah riba, masalah pinjaman, masalah bad duit, apa semua ni, macam-macam. Banyak. Jadi bila meninggal tak ramai dah orang yang macam tu. Orang alim bukan sekadar ilmu banyak, tapi banyak pula mengarang kitab. Kitab dia jadi rujukan dunia. Kalau anak-anak kita belajar pengajian Islam di universiti, kolej ke universiti ke, belajar pengajian Islam, tahun akhir dia kena siapkan tesis. Ataupun kalau tesis ni PhD. Kalau master dia adalah dia panggil karya ilmiah lah untuk tahun akhir ni. Wajib buat lah untuk syarat dapat convocation tu.
kena ada lah karangan ilmiah, dia panggil tulisan ilmiah. Kalau ijazah ada berapa muka surat, kalau master lagi tebal dia punya tulisan dia tu, dia kena menulis lagi banyak. Kalau PhD tu berapa ratus muka surat tu, dia punya karya ilmiah dia tu. Kalau PhD tu karya ilmiah tu dipanggil apa, tesis ke apa. Jadi kalau pelajar pengajian Islam, mahasiswa, anak-anak kita pengajian Islam di universiti ni, universiti ke kolej ke, kalau buat tajuk-tajuk yang nak kena tulis tu, tajuk-tajuk tentang pengajian Islam ni, belakang sekali, muka surat belakang sekali tu kena tulis bahan rujukan, kan? Kitab-kitab yang dia rujuk untuk tulis penulisan tu. Kalau tak ada rujukan daripada kitab Dr. Yusuf Qaradawi ni, kira pelik sebab rata-rata orang ada je dekat belakang tu rujukan dia, kitab Dr. Yusuf Qaradawi, kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Banyaknya kitab yang dia tulis dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Hari ni dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Ya, ulama-ulama yang mahir bidang Quran, ulama-ulama yang mahir bidang tafsir, tak ada dah. Tak ada dah. Rezekinya ada kitab-kitab mereka yang dah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, yang ustaz-ustaz kita hak bawah-bawah ni pula tolong sampaikan pula. Adalah. Baik, gitulah. Jadi kata pengarang kitab ni, dia kata, kalau peribahasa Melayu mengatakan patah tumbuh hilang berganti, tapi peribahasa ni tak berlaku kepada alim ulama. Patah tumbuh tak berganti tak berganti dah. Kalau ada pun tak sama dah macam dia, tak sama. Kan, orang Melayu kan ada peribahasa, banyak peribahasa, patah tumbuh hilang berganti. Tapi peribahasa ni, kata pengarang kitab ni, dia kata peribahasa ni tidak berlaku kepada alim ulama. Mereka patah payah dah nak tumbuh, hilang payah dah nak berganti. Kalau ada pun tak sama dah macam mereka, tak sama dah. Tak sama dah. Tak sama lah. Sampailah satu saat nanti permukaan bumi ni kosong daripada alim ulama yang boleh pandu umat ni. Maka pada masa itu sudah tidak berarti lagi kehidupan dunia ni. Dunia ni tak ada apa lah. Kalau tak ada orang alim atas dunia, tak ada apa. Tak ada orang boleh pandu kita, yang tegur kita, boleh nasihat kita, boleh bimbing kita, tak ada apa lah. Tak ada arti lagi lah kehidupan atas dunia ni. Akhirnya alam ni akan penuh dengan kesesatan. Semua orang pandai-pandai bercakap ikut dan. Bukan cakap matematik, bukan cakap bahasa Inggeris, cakap agama mai ikut dan. Hak dia ni pandai ikut dia nak bercakap apa. Tak ada orang pandu. Maka alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan arti kehidupan manusia di permukaan bumi ni. Mereka lah yang terangkan pada kita ni, tujuan kita hidup ni untuk apa, matlamat kita hidup ni untuk apa, pengakhiran kehidupan kita ni ke mana. Mereka lah yang terangkan pada kita tentang hal-hal ni. Kerana kita bukan sempat hidup dengan Nabi. Kita bukan hidup zaman sahabat dengan Nabi. Yang pandu para sahabat tu Nabi. Salah, Nabi tegur. Tak betul, Nabi perbetulkan. Kita tidak hidup satu zaman dengan Nabi. Maka yang pandu kehidupan kita pada hari ini, orang-orang yang faham tentang hukum hakam agama lah. Yang sampaikan ilmu, yang bimbing, yang tegur dan sebagainya. Baik. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan arti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ni. Mereka yang akan fahamkan kita tentang hal-hal urusan agama, tujuan hidup, hukum hakam dan sebagainya. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Hilang. Di akhir-akhir ini kita telah melihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Hampir apa yang dinyatakan oleh Nabi tadi, hampir dah zaman dia. Satu persatu. Tok-tok guru, orang alim pergi meninggalkan kita. Pondok tak pondoknya, macam-macam lah. Pensyarahnya, profesornya, orang-orang alim, doktornya. Di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula kadang-kadang tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan yang dapat meraih keuntungan harta benda dunia. Keadaan jadi seperti itu. Salah ke ngaji benda urusan dunia ni? Agama tak larang. Agama tak larang ngaji .
Anak beranak kita ada mengaji bidang akademik, ada mengaji bidang agama, silakan, tak ada masalah pun, tak ada masalah. Cuma jangan sampai takut. Pernah dulu, ingat abang saya lah. Dia sambung belajar sampai ke Pakistan. Jauh, 95, tahun 95, 96, 97. Saya kecil waktu tu. Kita adalah adik-beradik yang yalah, ya, tak faham sikit. Tak apalah. Saudara-saudara. Anak ngaji nunggu sampai luar negara. Wih, balik nanti nak kerja apa, nak makan apa balik ni. Belajar agama balik nak makan apa. Dulu ada lagi orang yang bercakap macam tu, kan dia tak faham. Hari ni akhirnya dah nampak lah, orang nampak berubah. Ustaz pun boleh hidup, dia pun manusia juga, tahu juga gerak, makan, minum, cari rezeki. Allah atur belaka. Allah atur rezeki masing-masing. Tapi pernah berlaku sebelum-sebelum ni, ada orang duk fikir anak ni pergi ngaji sekolah agama, masuk asrama ngaji sekolah agama, masuk universiti belajar agama, balik nanti nak makan apa, nak kerja apa. Jadi siapa dia atur rezeki kita sebenarnya? Siapa dia atur makan minum rezeki kita ni? Ketakutan tu yang pengarang kitab ni marah ni, tegur kita ni. Nak pergi bidang akademik ke bidang apa silakan, tapi jangan takut dengan agama tu. Kawan tu makan beras juga. Baik. Oleh itu perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Maka sebab tu kesempatan ada orang alim yang kita boleh manfaatkan ilmu mereka ni, pergi ya. Dulu waktu sebelum tuan-tuan saya tak tahulah, saya lah cerita saya. Tuan-tuan saya tak tahu sebab tuan-tuan lama dah duduk di Kuala Lumpur. Saya ni baru ya duduk Kuala Lumpur, tuan-tuan dah lama membesar di sini. Dulu waktu kita duduk di kampung, duduk di luar bandar, zaman sekolah, kita duk bayangkan bandar ni tempat orang jahil, tempat maksiat, tempat mungkar kan. Gitu kan. Tapi hari ni betul ke tanggapan tu? Tak betul. Tak betul. Bak masjid hidup bandar ke kampung ini? Bandar. Bak masjid hidup dengan kuliah majlis ilmu pada hari ini, bandar. Ni bukan cerita 20 tahun 30 tahun lepas. Hari ni tuan-tuan pergi masjid-masjid bandar ni hidup majlis ilmu. Tuan-tuan pilih malam ni nak ngaji apa dia? Sirah Nabi, pergi masjid ni. Rasa puas dengar sirah Nabi, rasa nak pergi dengar orang ngaji tafsir, pergi masjid negara, pergi masjid ni, merata orang mengajar ni. Dan tak dan pergi je cerita dia, sempat ke tak sempat pergi je. Kampung-kampung yang suram, kadang-kadang kita balik tu lepas maghrib duduk nyanda tiang sampai isyak, tak ada kuliah apa, duduk bunyi cicak lagi kuat daripada bunyi orang, tak ada apa pun. Kadang-kadang seminggu nak jumpa satu kuliah pun tak dapat. Tanya, kali kuliah? Sebulan masjid kita ni ada buat 2 kali, tak berapa ada orang. Bandar lebih hidup majlis ilmu pada hari ni, lebih subur. Dulu kita dia ingat bandar ni ialah tempat maksiat. Ialah adalah maksiat muka tu mana-mana pun ada. Tapi bak majlis ilmu ni bandar hari ni. Selangor ke Kuala Lumpur ke tengah bandar ni. Keinginan orang untuk cari ilmu pengetahuan hari ni dah tinggi. Ni bukan cerita 20 tahun 30 tahun lepas. Hari ni benda tu dah, perkembangan tu sudah agak baik. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian saya sentuh sikit hadis keempat ni, sebab perbincangan kita, tajuk kita pada malam ni hadis tentang Allah matikan alim ulama. Baik, jelas tadi. Orang alim, orang yang Allah Ta'ala anugerahkan banyak ilmu pengetahuan. Banyak benda dia faham, banyak benda dia boleh apa dia ulas, respon, tahu nak menjawab. Kita ni baca kitab lah kita ni. Kita duk tolong baca kitab ulama, kita bukan ulama. Orang panggil ustaz lah. Tu kategori di Malaysia gitu. Baik, ulama ambil kesempatan waktu mereka masih ada. Baik, boleh tak orang alim terlibat dengan pemerintahan, terlibat dengan politik? Alim ulama, orang alim terlibat dengan politik pemerintahan, boleh tak? Tu kena selesaikan juga. Sebab kita hidup di zaman tu hari ni, zaman yang orang rasa macam mana nak tegur dia ada buat salah, tapi tegur lagi dia ustaz, dia ulama. Tu pun kena bagi jelas juga.
Boleh tak alim ulama, orang alim duduk dalam pemerintahan, terlibat dengan dunia politik? Boleh. Sahabat Nabi tu orang alim lah. Sahabat Nabi yang jadi khalifah tu, jawatan politik lah tu, khalifah-khalifah tu, orang alim. Orang alim. Sayyidina Umar ke Abu Bakar ke Osman ke Ali ke, ramai sahabat-sahabat yang pernah jadi khalifah, jadi gubernur, pegang negara apa semua tu, mereka tu orang alim lah, dan mereka terlibat dalam politik. Jadi boleh tak hari ni orang alim terlibat dalam politik? Dia begini tuan-tuan sekalian, Quran tak letak syarat pun orang alim, syarat dia siapa dia nak jadi pemimpin mesti orang alim. Tak, Quran tak letak syarat tu. Quran tak letak syarat tu. Quran letak syarat jadi pemimpin qawiyul amin, orang yang ada kekuatan, ada kewibawaan. Dan amin, amin maknanya apa dia? Ada integriti, ada sifat amanah. Ada sifat amanah. Ayat Quran ni diambil daripada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam, dia nak cari pembantu, dia dah tua. Dia nak cari pembantu yang boleh bantu dia, dia dah tua dah waktu tu. Maka Allah cerita tentang kisah Nabi Syuaib ni dalam Quran. Nabi Syuaib sebut orang yang sebaik-baiknya kita angkat jadi pembantu kita, iaitu qawiyul amin, orang tu kuat. Kalau zaman hari ni kuat tu maksudnya apa dia? Dia ada kewibawaan, mampu pimpin orang, bukan lemah. Dia bercakap pun orang pun gelak je dengar dia bercakap. Bermakna dia lemah. Maka syarat jadi pemimpin pertama qawi, kuat. Kalau zaman hari ni ada kewibawaan. Yang kedua apa dia? Amin. Amin maknanya amanah, atau istilah zaman kita moden hari ni, ada integriti. Quran letak syarat tu, pemimpin mesti ada kekuatan, mesti ada sifat amanah. Dia ada kewibawaan untuk pimpin orang dan dia ada sifat amanah. Dia ada kewibawaan dan dia ada sifat amanah. Dia bukan syarat dia alim. Kalau syarat dia alim, ilmu banyak, maka layak jadi pemimpin. Nabi tak tegurlah sahabat Nabi Abu Zar. Sahabat Nabi Abu Zar ni alim. Dia tawarkan diri untuk jadi pemimpin. Nabi larang. Nabi kata, innaka dha'if, kamu ni lemah. Kamu lemah. Dia alim tak? Alim. Tapi dia lemah. Lemah dia tak boleh pimpin orang. Abu Zar ni orangnya wataknya lembut sangat. Dia lembut dia ni. Nak jadi pemimpin ni kena ada kewibawaan sikit. Orang tengok tu ada nampak gah tu sikit. Maka Nabi larang Abu Zar, walaupun dia alim. Jadi pemimpin bukan syarat dia alim semata-mata. Kalau dia alim, dia ada kewibawaan, kemudian dia ada amanah, alhamdulillah lah. Itu kredit lah. Syarat Quran sebut dia ada kewibawaan, kuat, dan dia ada sifat amanah. Tu. Kalau semata-mata alim saja, tapi dia tak ada kewibawaan nak pimpin orang, tak boleh. Sebab tu Nabi larang Abu Zar. Kerana dia lemah, dia tak boleh, dia tak ada kekuatan tu. Baik. Jadi bila orang alim terlibat dengan politik, terlibat dengan pentadbiran, maka kadang-kadang ada orang awam ni dia jadi takut nak tegur. Kerana apa dia? Uish, orang alim ni buat salah nak tegur lagi. Tok guru ni, ustaz ni. Tu dah salah faham. Bila orang alim duduk dalam pemerintahan, dalam pentadbiran, waktu tu kita kena asingkan dua benda. Pertama, batang tubuh dia sebagai orang alim, ulama. Yang kedua, batang tubuh dia sebagai ahli politik. Kita tegur kelemahan dia dalam bab ilmu agama ataupun dalam urusan politik pentadbiran. Tu kena tengok. Jangan gabung sekali. Bila gabung sekali menyebabkan siapa-siapa saja duduk di atas kita takut nak tegur. Dia buat salah dalam pentadbiran, pengurusan orang ramai, kewangan, pentadbiran orang ramai, kita takut nak tegur. Sebab apa? Ustaz tu duk mengajar masjid kita tu. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Nanti rosak. Bila dia dah duduk dalam pentadbiran, duduk dalam dunia politik, waktu tu kita kena pisahkan dua. Pertama, batang tubuh dia sebagai seorang alim, kita hormat keilmuan dia. Yang kedua, batang tubuh dia sebagai seorang ahli politik, terlibat dalam politik, mungkin ada salah silap dalam soal politik pentadbiran, kita tegur dia sebagai ahli politik. Benda ni tak berapa kena, tak sesuai dengan masyarakat kita, rugi untuk rakyat kita. Kita tegur dia atas batang tubuh sebagai ahli politik. Dan bila dia duduk dalam dunia tu, dia kena bersedia dikritik sebagai ahli politik, kerana dia pilih jalan tersebut.
Maka sebab itulah ulama-ulama zaman dulu ramai yang mengelakkan diri daripada terlibat dalam pentadbiran. Kenapa dia? Mereka tahu mereka akan terikat dengan banyak benda. Maka zaman-zaman dulu ramai ulama yang ambil sikap bebas. Dia nak tegur rakyat boleh, dia nak kritik pemerintah pun boleh. Pemerintah salah pun dia boleh kritik, orang awam salah pun dia boleh tegur dengan bebas. Tapi bila dia sendiri duduk dalam bidang politik, maka dia kena bersedia dengan teguran. Walaupun dia ustaz, dia kena bersedia dengan teguran. Kerana orang tegur dia atas batang tubuh dia sebagai ahli politik, tindakan dia tu tak betul. Bukan orang tegur, rendahkan dia atas batang tubuh dia sebagai orang alim. Itu kena bezakan. Yang kadang-kadang masyarakat jadi takut nak tegur kerana dia tu ustaz tu. Takkan ustaz buat salah. Tak betul. Dia manusia. Sebab tu hadis Nabi SAW tentang ulama ni perlu kita tangani dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, saya ambil satu hadis Nabi yang kelima. Hadis Nabi yang kelima tentang umat Islam mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara qala faman. Rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu orang Islam ni akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kamu akan ikut juga mereka. Nabi kata. Maka ada sahabat Nabi bertanya, dia kata, wahai Rasulullah, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan itu? Umat terdahulu yang kami akan ikut tu kau maksudkan siapa dia? Yahudi dan Nasrani ke? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Muslim. Tadi pun hadis riwayat Imam Muslim juga. Baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya daripada sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Jadi Abu Sa'id al-Khudri dengar Nabi cakap, Nabi bersabda. Nabi kata apa dia? Kamu ni orang Islam ni akan ikut jejak langkah orang-orang sebelum kamu, umat-umat dulu. Ikut dia perangai orang dulu-dulu, umat dulu-dulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu masuk juga. Jadi apa maksud Nabi ni? Nabi kata kamu ni orang Islam ni akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu. Siapa dia orang terdahulu yang Nabi maksudkan ni? Siapa dia orang terdahulu, umat terdahulu yang Nabi maksudkan ni? Nabi kata kamu akan ikut jejak langkah umat terdahulu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut juga. Maka ada sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani ke yang kau maksudkan tu? Maksudnya kami orang Islam ni akan ikut perangai orang Yahudi dan Nasrani ke? Umat terdahulu tu Yahudi dan Nasrani ke? Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Imam Muslim. Baik tuan-tuan sekalian, kata pengarang kitab ni, dia kata umat Islam ini, kita umat Islam ni akan ikut jejak langkah ataupun cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Akan berlaku seperti itu. Orang Islam ni akan ikut perangai orang Yahudi dan orang Nasrani. Hingga dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tak munasabah pun kita ikut juga mereka. Sampai Nabi buat perumpamaan. Kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut juga masuk lubang biawak. Boleh ke masuk lubang biawak? Mana boleh. Nak ceritanya benda hak tak munasabah, hak mereka buat pun kamu akan ikut juga. Mana boleh masuk lubang biawak? Itu perumpamaan kan. Orang buat apa buat, ikut tak tahu benda. Sampai seteruk-teruk benda orang buat pun ikut. Sampai benda hak tak munasabah, tak masuk akal pun ikut juga. Jadi Nabi bagi perumpamaan. Kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut.
Mana lepas nak masuk lubang biawak. Ceritanya benda tak munasabah pun kita akan ikut juga. Sekecil-kecil benda pun kita tiru orang Yahudi Nasrani. Dia kata, contohnya jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikut mereka. Dan benda tu sudah berlaku lah. Sudah berlaku lah di hadapan kita pada hari ni, apa yang Nabi sebut ni. Sudah berlaku lah. Banyak benda kita ni ikut orang, suka mengikut orang. Zaman hari ni kan begitu, zaman trending dia bagi, trending. Kejap-kejap tahun ni trend ni muncul, tiru lah kau. Tahun depan ada trend baru lah, ikut lah kau. Tahun akan datang ada trend baru lah, ikut lah kau. Style pakaian, cara berjalan, cara bercakap, dia ada tiap-tiap tahun tu dia ada trend-trend dia. Zaman media sosial hari ini bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan macam-macam trend-trend ada kan. Budaya baru ni, cara bercakap, cara pakaian, pelik-pelik cara pakaian kan. Nak menang anugerah tu pakaian gitu. Pelik-pelik pakaian. Tuan-tuan tengok orang nak menang anugerah dalam TV, anugerah apa benda tu, pelik-pelik pakaian. Rupanya ada hadis Nabi sebut tentang hal tu. Nabi kata siapa yang berpakaian dengan pakaian yang pelik-pelik di atas dunia, pakaian pelik-pelik, mengarut punya pakaian tu sampai nak bawa pakaian tu kena bawa naik lori tuan tu, punya teruknya pakaian. Nabi kata siapa yang pakai pakaian yang pelik-pelik di atas dunia, pada hari akhirat kelak Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari akhirat kelak. Nabi sebut tentang hal tu. Pelik-pelik kerana nak menarik perhatian, kerana nak cari nama, kerana nak cari populariti, kerana nak menang, orang sanggup buat pelik-pelik. Pelik-pelik. Tuan tu lawa dah, elok dah, buat benda pelik-pelik lagi. Jadi Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang berpakai pakaian yang aneh-aneh, yang pelik-pelik di atas dunia ni, Allah akan pakaikan dia pakaian kehinaan pada hari akhirat kelak. Ikut orang, ikut apa benda orang buat. Ikut cara kahwin kan, macam-macam lah. Ikut benda tak tentu hala. Mati, ikut apa benda orang buat tak tentu hala. Jadi tak tentu hala. Kubur ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang cakap benda ni sensitif, tapi tak cakap orang kita ni sama-sama Muslim kena peringat. Kena tahu tanah perkuburan tu tanah perkuburan awam, kerajaan sediakan, ataupun tanah perkuburan orang wakaf. Kena tahu. Kalau tanah tu tanah orang wakaf, hatta tanah tu kalau tanah untuk umum pun, tanah kubur ni, jangan nak buat simen-simen tak tentu hala sampai makan ruang. Naya orang lain tambah-tambah di bandar, bukan kampung kan, luas tanah tu. Tanah wakaf apatah lagi, tanah orang wakaf apatah lagi. Jangan buat apa dia melampau-lampau binaan keliling ni. Binaan ni mozaik bawah ni, sampai bawah ni, sampai kadang-kadang sampai makan ruang tanah orang lain. Patutnya kat situ boleh buat satu lagi kubur, akhirnya tak boleh nak buat kerana dia dah pergi simen tempat tu. Jangan. Kita pergi ziarah kubur ni bukannya tiap-tiap hari. Bawa tikar boleh, bawa kursi boleh, tak perlu buat binaan batu-bata untuk jadi tempat duduk kat situ. Jangan makan hak orang lain tu, makan hak orang lain. Dan benda tu tak memberi manfaat pun pada si mati. Nak memberi manfaat pada si mati, baca doa minta Allah ampunkan dia, doa baca Quran untuk dia. Binaan-binaan tu tak memberi manfaat pada si mati. Maka nak buat binaan-binaan kubur ni jangan melampau. Tujuan apa kita buat binaan kubur ni? Untuk bagi tanah tu tak terhakis, tanah tu tak runtuh. Silakan. Nak bagi anak cucu akan datang tahu ni kubur tok kita, maka batu nisan pun kita catat nama sikit. Sudahlah. Tak payahlah duk sampai simen, sampai makan ruang orang lain. Jangan. Tu tanah wakaf. Orang lain pun nak dikebumikan di situ juga. Maka benda-benda tu kena tahu. Kadang banyak sangat ikut orang. Jadi macam itulah. Baik, tu beberapa perkara lah yang Nabi sebut. Kamu akan ikut umat terdahulu iaitu Yahudi dan Nasrani sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Bak makan, minum, bak pakaian, segala macam. Zaman sekarang ini kita dapat melihat kenyataan sabda Nabi SAW ni. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani. Sama ada mereka sedar ataupun tidak. Ikut orang lain. Ikut. Kita ni, pertama kita ada identiti kita sebagai Muslim.
Orang Islam dia ada identiti dia, ada jati diri dia sendiri, penampilan dia sebagai Muslim. Yang kedua, orang Melayu dia ada identiti dia sebagai Melayu. Orang Melayu ni dia banyak sopan santun dia, dan identiti orang Melayu ni tak banyak beza dengan ajaran Islam. Banyak identiti benda-benda budaya orang Melayu ni yang bagus, yang baik, kekalkanlah. Yang tak bercanggah dengan agama tu kekalkanlah. Tak perlu nak tiru orang lain. Kita ada cara kita tu sendiri. Maka Yahudi dan Nasrani, sama ada mereka sedar ataupun tidak, ramai orang Islam yang telah terperangkap dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani, dan ramai pula orang yang menjadi alat dan tali barut mereka. Ini lagi berat lah. Bukan sekadar tiru, bahkan mereka pula jadi alat pada orang Yahudi dan Nasrani. Sampai bunuh saudara Muslim sendiri, bocor rahsia saudara Muslim sendiri, sampai akhirnya Yahudi berjaya bunuh orang Islam kerana maklumat daripada orang Islam sendiri. Ini berlakulah di Palestin, di beberapa tempat-tempat yang berlaku peperangan pada hari inilah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada mereka. Ini doa daripada pengarang kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup 2 buah hadis untuk malam ni. Pertama, hadis tentang peringatan Nabi, ilmu agama akan beransur-ansur hilang dengan Allah matikan para alim ulama. Maka sementara ramai alim ulama yang masih hidup ni, manfaatkanlah mereka sebaik mungkin. Kemudian hadis yang kelima tentang umat Islam akan ikut jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani, satu persatu, sikit sampai benda yang tak munasabah, benda yang teruk pun ikut juga. Walaupun mereka masuk lubang bewak sekalipun, kamu akan ikut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. مع السلامة في آمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا عين المحب بالدموع حازنا يا شيخنا يا شيخنا روعا على افتراق من قد أحصنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه وفي جوار نبينا يا ربنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله ربنا الله رب ارحم رب بروحنا فاعفو إذا لم ترضى من أعمالنا ورب روحنا دوما دعاء ربنا اغفر شيخنا السلام في أمان شيخنا الله ربنا الله رب ارحم رب بروحنا فاعفو إذا لم ترضى من
لنا